Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang untuk Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusha. Untuk jam ini, kita nak mulakan dengan laporan dan juga mungkin sedikit penjelasan berkenaan dengan dua sekolah amanah Malaysia di Senarai Pendek sebagai 10 teratas bagi anugerah sekolah terbaik dunia. Sekolah Kebangsaan SK Kempadan di Kuantan Pahang tercalon bagi kategori inovasi, manakala Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Jawa di Kelang, Selangor tercalon bagi kategori menangani cabaran. Sekolah di Senarai Pendek tersebut dipilih menerusi penceritaan kisah-kisah inspirasi sekolah yang mengubah kehidupan murid, membawa perubahan sebenar kepada komuniti serta menjadi sekolah contoh kepada orang ramai. Dan untuk memahami cabaran dan realitinya yang dihadapi di dua sekolah yang di Senarai Pendek ini, kita akan bersama dengan pengarah urusan Leap Ed Services, Zulhaimi Uthman. Selamat tengah hari, Encik Zul. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Syazwani. Waalaikumsalam. Cik Zul, pertama sekali kita difahamkan Leap Ed Services ini diberi tanggungjawab untuk mereka bentuk, membangunkan dan juga menyampaikan program kepada sekolah awam di seluruh negara. Mungkin Cik Zul boleh terangkan kepada kami peranan Leap Ed Services bagi program ini. Okey, terima kasih. Kami Leap Ed Services merupakan pengoperasi kepada program sekolah amanah yang mana merupakan program yang dipelopori dalam kerjasama awam swasta antara pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Yayasan Amir, sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Khazanah Nasional untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan untuk semua sekolah-sekolah awam di Malaysia. So setakat ini pihak kami melakukan intervensi direct ke sekolah di mana kami memberi bimbingan, pemantauan dan sokongan kepada semua pihak berkepentingan dalam sekolah tersebutlah. Ini termasuk pengetua, guru besar, penolong kanan, guru-guru dan kepada pelajar-pelajar juga. Ya, Encik Zul, kita nak juga fahamlah apa agaknya cabaran dan juga realiti yang dihadapi di dua sekolah yang di Senarai Pendek bagi anugerah tersebut, terutamanya kalau kita melihat kepada pelajar, guru, kemudian komuniti institusi di sekolah itu sendiri. Okey, dua sekolah yang terpilih untuk anugerah sekolah terbaik dunia ni, ya, yang menariknya kalau saya boleh buat sedikit lontar belakang, throwback untuk anugerah sekolah ni. Anugerah yang diberi kepada sekolah-sekolah yang sewaktu pandemik dapat mencari penyelesaian dan solusi yang relevan dan kontekstual kepada keadaan persekitaran mereka lah. Untuk kedua-dua sebuah sekolah ni, SK Kempadan, isu utama yang mereka hadapi apabila berlaku pandemik adalah mendapatkan data dan akses kepada pembelajaran murid yang mana melalui program sekolah amanah mereka ini dah biasa menggunakan data untuk mendapatkan bagaimana pencapaian atau tahap pembelajaran pelajar-pelajar mereka. So menggunakan program yang dinamakan Smart Zoom yang mereka menggunakan Google Chrome dan juga Google Form untuk mendapatkan data supaya mereka boleh masukkan ke dalam data bank atau informasi mereka untuk merancang rancangan pembelajaran yang lebih relevan kepada pelajar-pelajar mereka. Ini untuk SK Kempadan, cabaran yang dihadapi oleh SK Kempadan. Manakala SMK Kampung Jawa ni sebenarnya even sebelum pandemik mereka ada masalah kedatangan dan mereka ada masalah dengan persekitaran yang sangat mencabar. Kalau Cik Syazwani berkesempatan melihat kepada apa yang mereka lalui, sekolah ini bukanlah bermula dengan permulaan atau garis permulaan yang baik. Persekitarannya sangat mencabar, di mana berlaku banyak aktiviti-aktiviti yang sangat-sangat membimbangkan di kalangan masyarakat tersebut. So apa yang sekolah ini telah buat melalui program yang mereka namakan Proud and Loud, mereka mengumpul data, mereka menghubungi sendiri pihak-pihak ibu bapa dan komuniti untuk membawa pelajar-pelajar ini kepada sekolah. Dan alhamdulillah antara masalah kedatangan yang mereka hadapi sewaktu sebelum pandemik ialah kedatangan, dan sekarang kedatangan mereka bertambah baik. Dan yang lebih menarik lagi, di saat sekolah-sekolah lain sewaktu pandemik menghadapi masalah kedatangan online, pembelajaran online, sekolah ini mendapat anugerah emas atau gold award daripada segi kedatangan pelajar ke online tersebut. So ini adalah satu yang mereka lakukan untuk memastikan pelajar mereka tidak ketinggalan dalam mendapatkan pembelajaran yang terbaik sewaktu pandemik.
Ya, pastinya dengan usaha yang dilakukan oleh dua sekolah ini melihat kepada pemilihan dua sekolah yang disenarai pendek sebagai 10 teratas ini yang pastinya berupaya memberi harapan sebenarnya kepada komuniti majoriti B40. Jadi bagaimana pada pendapat Encik Zul ia dapat dijemakan kepada rancangan yang mungkin juga melihat kepada pelan yang proaktif untuk bantu pelajar terutamanya dari komuniti B40 ini? Sebenarnya kita kena melihat aspek kejayaan sekolah ni bukan daripada solution yang mereka come out with, tapi lebih kepada keupayaan sekolah itu untuk mencorakkan solusi yang yang relevan kepada mereka tersebutlah, kepada mereka. Dalam program yang mereka lalui, mereka dah biasa didedahkan menggunakan data, mencari solusi ataupun intervensi yang bersesuaian dengan isu mereka sendiri. Ya. Kita ada 10,000 buah sekolah yang mana boleh katakan kebanyakan sekolah ini ada masyarakat-masyarakat B40. Dengan menggunakan data-data sekolah yang ada kapasiti, mereka boleh melakukan intervensi yang lebih impactful atau relevan kepada mereka. So jadi the proactiveness ni bukan datang daripada satu plan yang datang daripada atas ke bawah, tetapi daripada sekolah itu yang berupaya untuk menentukan apa yang mereka perlu hadapi. So macam contohnya SK Kempadan dan SMK Kampung Jawa itu sendiri, masalah mereka berbeza. Tapi kebolehan mereka untuk mendapatkan penyelesaian yang relevan dan impactful kepada pelajar-pelajar mereka, itulah yang menjadikan mereka lebih proaktif. Dan sekarang ni kita ada 94 buah sekolah amanah yang juga melalui proses yang sama. Dan untuk pengetahuan pihak Astro Awani juga, kita untuk World Best School ataupun anugerah sekolah terbaik ni, kita telah menyerapendekkan 10 buah sekolah yang terdiri daripada sekolah amanah yang melakukan yang menunjukkan program-projek atau projek-projek yang sangat mengagumkanlah untuk menangani isu-isu mereka. Ya. So daripada 10 ini dan 2 sekolah ini terpilih. So alhamdulillah kami bagi pihak LibEd dan of course yang bagi pihak kementerian dan juga semua stakeholder yang lain yang bersama-sama dengan program ini, termasuklah pihak kementerian, pihak Khazanah Nasional, Yayasan Hasanah yang menyokong pertandingan ini, dan juga dua penaja utama sekolah ini iaitu Yayasan Pahang dan juga Tenaga Nasional Berhad yang bersama-sama membantu sekolah dalam merealisasikan kapasiti mereka. Ya, Encik Zul, kita tak banyak masa nak bersama ni, tapi mungkin Encik Zul boleh kongsikan jugalah dua sekolah ini masing-masing tercalon bagi kategori inovasi dan juga menangani cabaran. Bagaimana ia boleh memberi inspirasi dalam institusi pendidikan ini untuk memperkasakan lagi perubahan sebenar kepada komuniti secara ringkasnya, Encik Zul? Okay, macam kita katalah, sekolah yang terbaik ini adalah bukan sekolah yang dapat 100% akademik, tapi sekolah yang boleh memberi impact kepada komuniti atau boleh menjalankan solusi yang sesuai dengan masyarakat. So jadi daripada sini kita kena lihat, kalau kita nak tiru, kita tengok apa yang sekolah itu telah buat untuk membangunkan kapasiti dan keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah. Kita boleh copy dia punya solution, tapi yang penting bagaimana mereka the process of coming out to the solution tu, itu yang menjadikan kita rasa inspirasi kepada sekolah-sekolah lain, dan kami percaya 10,000 sekolah di Malaysia boleh melakukan ini. Cuma kita perlu terapkan disiplin, gaya kerja dan juga keupayaan sekolah ini dan juga empowerment kepada sekolah untuk membuat keputusan untuk mereka menyelesaikan isu-isu berkenaan dengan mereka. Okey, baik. Terima kasih Encik Zulhaimi Uthman yang merupakan pengarah urusan LibEd Services dalam menjelaskan kepada kita apa agaknya peranan oleh LibEd Services dalam membantu institusi pendidikan untuk memperkasakan lagi komuniti sebenar. Okey, kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.